Baik, itu dia bersama dengan rakan kita Ahmar ya, Ya. dalam package program kita iaitu memacu negara ke arah lebih hijau. Itu rakaman yang lebih awal ya, Ya, yang betul sekali. dilakukan aktiviti berkenaan. Tapi apapun kepada audio yang bersama, kita ucapkan ribuan terima kasih kerana menyaksikan Rampai Pagi TV pada hari ini. Seperti yang kita janjikan, kita ada satu wawancara yang kita bawakan secara virtual pada pagi ini, iaitu dengan topik yang dibawakan keganasan rumah tangga. Jadi apa yang perlu kita ketahui dan apa yang akan diperjelaskan di sini. Jadi kita akan bersama tetamu undangan kita Ya, pada pagi dalam ini. darah syari'i kita bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Syahrir bin Zulkifli merupakan peguam syari'i bersama kita di talian sekarang. Halo, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar Tuan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar baik, alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tajuk kita pada pagi ini keganasan rumah tangga. Mungkin sebelum kita memulakan soalan-soalannya, mungkin Tuan boleh memberikan sebagai mukadimahnya untuk tajuk kita pada pagi ini. Okey. Keganasan rumah tangga ni ialah kemudaratan yang berlaku terhadap 5 perkara yang pentinglah yang menjadi asas, iaitu kemudaratan kepada agama, kemudaratan kepada jiwa, akal fikiran, harta dan keturunan. Dan kalau kita bercakap mengenai penderaan rumah tangga ni, dia berlaku dalam 3 bentuk. 3 bentuk, iaitu fizikal, mental dan harta. Jadi inilah yang dikatakan keganasan rumah tangga. Iya. Dan mungkin Tuan dapat kita ingin mengetahui, mungkin dapat dijelaskan pula yang mengenai dengan kesan penderaan ya dalam wawancara kita kali ini. Mungkin dapat dijelaskan permasalahan kesan daripada penderaan tersebut. Silakan Tuan. Okey. Kesan boleh berlaku dalam 3 bentuk seperti yang saya katakan tadi, fizikal, mental dan harta. Fizikal ni ialah penderaan yang mendatangkan kecederaan daripada segi fizikal. Contoh seorang suami atau isteri. Isteri pun kadang-kadang ada yang ganas juga. Jadi kalau suami pukul, dia tumbuk isteri dia, dia tampar dan sebagainya, yang ada kesan kecederaan fizikal seperti bengkak dan lebam, itu dinamakan kesan daripada segi fizikal. Kesan daripada segi mental, ia boleh menyebabkan seorang itu mengalami depression. Kalau seorang suami itu dia atau isteri itu dia menghina pasangan masing-masing, ia boleh mendatangkan kecederaan daripada segi mental. Perbuatan fizikal juga boleh mendatangkan kecederaan, penganiayaan, penderaan daripada segi mental. Dan kalau kita tinjau, kita kaji selidik, John Hardy, seorang ahli neuroscientist dan ahli biologi molekul, dia kata seorang ahli tinju boleh mengalami kecederaan kepada neuro. Dia boleh cacat, dia boleh mengalami kecacatan daripada segi mental. Jadi cuba bayangkan seorang isteri yang memang tidak ada training tinju, hari-hari ditinju. Dan ia boleh mendatangkan kecederaan daripada segi saraf. Mungkin dia boleh jadi gila, dia boleh jadi cacat. Dan kalau penganiayaan daripada segi harta benda, seorang suami dia menghalang isteri dia guna harta benda dia, ataupun dia guna harta benda isteri dia, atau seorang isteri mengguna harta suami dia secara salah, dan ini boleh mendatangkan kesan daripada segi ekonomi, boleh bankrupt dan sebagainya. Dan kesan-kesan lain kesan-kesan lain daripada segi mental, bila depression, seorang yang selalu didera, dia mungkin boleh membunuh diri.
Saya memang banyak mendapat kes isteri-isteri yang cuba membunuh diri. Terpaksalah saya bagi nasihat tambahan dan memujuk mereka supaya tidak melakukan perkara tersebut. Bila ia bunuh diri, dia akan tinggalkan anak-anak kecil kat rumah dan sebagainya, lagi teruk. Ya. Dan kesan kepada anak-anak pula. Memang panjang cerita ni. Saya cuba ringkaskan. Kesan kepada anak-anak. Bila anak-anak melihat ibu mereka didera dan ibu ini membiarkan diri mereka didera bertahun-tahun. Jadi anak ini mungkin akan meniru perbuatan ini. Kalau anak lelaki dia sentiasa melihat benda ni dan dia merasakan benda itu tidak mengapa dilakukan, pada masa akan datang dia boleh menjadi pendera. Ya. Bagi anak perempuan pula, kemungkinan dia akan mencari pendera sebagai pasangannya. Ini adalah kajian yang dibuat oleh WHO. Jadi maknanya penderaan atau keganasan rumah tangga ini tidak boleh dipandang ringan sama sekali. Perlu diambil tindakan sebab kesannya amat buruk. Sebab itu memang topik ni sangat penting. Sebabnya ramai yang wanita isteri-isteri yang kena dera kadang-kadang dia tak tahu apa nak buat. Jadi topik ni sangat penting. Iya. Jadi itu dah ya. Saya harap saya Boleh teruskan. Ya, itulah ya. Dalam untuk sama-sama kita. Okey, mungkin Tuan boleh meneruskan ya penjelasan sementara tadi mengenai kesan keganasan rumah tangga. Kalau tadi fizikal, mental, harta benda dan juga kesan kepada anak-anak ya. Kalau tadi Tuan menyentuh mengenai kalau anak lelaki ya, bila ia melihat penderaan ini, keganasan ini berlaku, suatu hari nanti akan menjadi satu ikutan. Dan bagaimana dengan anak perempuan tadi, kita kurang jelas untuk mendengarnya. Kalau anak perempuan bila melihat keganasan ini, apa yang berlaku di kemudian hari kepada mereka? Satu, daripada segi copycat perbuatan tu. Kedua, anak lelaki atau anak perempuan bila dia tidak mendapat keamanan di dalam rumah tangga, ibu bapa selalu gaduh dan sebagainya, kemungkinan dia akan mencari perhatian atau kasih sayang di luar. Kalau dia kena orang yang dicari itu orang yang betul, misalnya guru besar sekolah, kawan-kawan yang baik, itu tidak menjadi masalah. Tetapi jika dia mencari kasih sayang di luar dengan orang-orang yang salah, misalnya dia bergaul dengan budak-budak jahat, atau budak-budak perempuan mungkin kadang-kadang dia lari daripada rumah kerana yang boyfriend yang ataupun teman lelaki yang tidak munasabah lah, yang kawan-kawan yang jahat ni, kemungkinan dia terlibat dalam kegiatan yang lebih buruk. Kadang-kadang lelaki mungkin akan terlibat dalam gejala penagihan dadah dan sebagainya, dan perempuan mungkin kalau tidak bernasib baik dilacurkan. Dan ini memang terjadi dalam masyarakat kita. Sebabnya dah tak ada kasih sayang. Dan mendapat tunjuk ajar daripada orang yang salah. Ia menjadikan keadaan lebih buruk. Sebab itu saya mencadangkan kepada mangsa dera supaya mengambil tindakan segera. Jangan dibiar berlama. Jangan ditangguhkan. Bila dah sekali, dua kali kena dera tu, kena keluar daripada masalah tu. Tidak boleh ditunggu lama. Sebab itu yang dikata dalam syar'i, mudarat dia tu sangat besar. Ya. Jadi Tuan, kita ingin mengetahui jika yang menjadi... Ya, silakan.
Teruskan, silakan. Dia kadang-kadang bila dia dah dera isteri, dia kemungkinan akan dera anak tu juga. Ya. Jadi itu yang kita khawatiri. Baik, kita ingin mengetahui juga mungkin kita yakin ya, mungkin berlakunya perkara ataupun gejala penderaan daripada segi fizikal ataupun mental ini, jika berlakunya deraan mungkin daripada segi deraan seksual ya, misalnya berlaku pada sebuah keluarga, di manakah ya mangsa tersebut boleh mengongsikan masalah mereka itu? Mungkin ada pandangan ataupun pendapat daripada tuan sendiri. Okey. Penderaan dia selain daripada fizikal kalau seksual ni pun termasuk dalam perkara begitu. Jadi apa yang kita baca sekarang ni, yang kita lihat di televisyen, di internet dan sebagainya, penderaan seksual boleh berlaku pada anak, pada isteri, pada anak, anak tiri misalnya. Dan perkara yang pertama mesti dibuat, buat laporan polis. Itu perkara yang penting. Pihak berkuasa akan bagi perlindungan. Dan boleh juga diadukan kepada JAPIM, Jabatan Pembangunan Masyarakat dan sebagainya. Dan ketiga kepada pihak peguam syar'i dan sebagainya. Jadi pihak-pihak ini, misalnya JAPIM atau peguam syar'i, jika berlaku keganasan seperti ini, keganasan rumah tangga ini, mereka boleh membuat permohonan perintah tegahan di mahkamah. Jadi orang ini dijauhkan daripada mangsa sehingga proses perbicaraan diselesaikan. Itu antara perkara yang mesti dibuat. Keluar daripada tempat yang menjadi tempat penderaan tu mesti keluar. Tidak boleh tunggu. Kalau tunggu nyawa boleh melayang Betul. Kalau kena ada yang jenis suami yang pendera ni atau dia pendera ni dia cepat snap. Jadi nyawa kita tu dalam bahaya sentiasa. Dia macam bom jangka. Jadi bila dah sekali kena tu keluar daripada rumah. Sebab macam saya kata tadi, seorang ahli tinju boleh mengalami kecacatan mental. Dia hari-hari dah kena tumbuk. Isteri ni memang orang yang lembut dan sebagainya. Kalau hari-hari kena tampar, kena tumbuk, mungkin akan memberi kesan mental. Jadi untuk menyelamatkan nyawa mesti keluar dulu. Itu perkara pertama. Yang kedua, buat laporan. Dan ketiga, medical check up, medical di hospital dan sebagainya. Yang ini akan menjadi bukti di mahkamah. Jadi orang yang mendera ni akan mendapat tindakan daripada segi syariah. Di mahkamah syariah pun dia boleh dapat meminta isteri suami itu akan didenda atau mungkin dipenjara. Di mahkamah sivil mungkin ada sebatan dan sebagainya. Jadi kita tak boleh kesian. Kita kadang-kadang yang masalahnya ada mangsa dera dia tunggu 14-15 tahun atas alasan kesian. Itu yang pertama yang perlu puan-puan dayang-dayang kat sana kena fikirkan keselamatan diri. Itu yang penting. Kita kena sayang diri kita dulu. Kita fikir orang lain tak fikir kita. Dan yang kedua, kita kena fikir anak-anak kita. Kalau kita fikir dia hari-hari tumbuk kita, ambil duit kita, tapi dia tak pernah memikirkan kita. Kita ni memang kena jadi bahan punching bag. Kena keluar daripada masalah ni. Tidak boleh kesian. Itu yang saya bagi tahu terus terang. Sebab ada mangsa dalam 10-15 tahun dulu saya ada satu kes. Dia datang jumpa saya dengan mata yang berdarah. Saya tanya dia dah berapa tahun dia kena. 14-15 tahun dah kena pukul, dah kena dera. Dibiarkan saja atas alasan kesian. Dan bila saya tanya dia, yang menyedihkan, perbuatan ini dilakukan di hadapan anak-anak.
Jadi pada hari ini saya ingin memberitahu kalau ada perbuatan begini, kita kena ambil tindakan. Jangan dibiarkan, jangan kesian. Ini Itu perkara penting, jangan kesian. Pada saya pendera penjenayah. Betul. Simple je. Pendera ni penjenayah. okey. Jadi tak boleh kesian. Ya. Jadi kaum wanita sebenarnya mesti belajar martial art lah. Seni Ya. mempertahankan diri. Ya, sebab Ini ada kepentingannya. ya, memang. sebab tidak Ya. terkecuali juga ya Atul dan Betul. juga Tuan ya. Dulu sewaktu saya bertugas di radio, saya pernah menerima aduan yang dikongsikan bersama ketika secara on air. Mangsa ini berbeza mungkin sedikit, tetapi saya rasa ini juga ada kaitannya dengan keganasan rumah tangga. Yang menjadi mangsa ini adalah anak beliau sendiri. Jadi anak tersebut membuat aduan bahawa ibunya telah menjual mereka dua adik-beradik yang berusia di bawah 15 tahun. Kedua-duanya anak perempuan. Jadi ibunya menjual anaknya ini, maaf saya sebut sekali lagi, melacurkan anak tersebut ya, Ya. dijual pada orang lain. Jadi keuntungan itu diambil oleh ibunya. Jadi itulah yang perkara tersebut ingin saya tanyakan pada pihak Tuan. Jadi bagaimana yang menjadi mangsa ini akan harus bertindak ya. Tapi seperti yang dinyatakan oleh Tuan sendiri tadi, pertama sekali buat laporan polis lah ya. Mungkin ada sedikit tambahan mengenai dengan perkara ini Tuan. Kadang-kadang kita sebagai jiran. Ini satu masalah yang pemikiran orang kita ni yang kita kena ubah ialah pemikiran yang kata tidak mahu ambil peduli. Itu rumah tangga dia. Itu hal dia. Dia akan dia. Kadang-kadang kita nampak. Kadang-kadang kita boleh nampak budak-budak keluar daripada rumah pergi ke sekolah dengan keadaan lebam, dengan keadaan tak terurus dan sebagainya. Dan kadang-kadang bila malam kita boleh dengar berlaku penderaan dulu. Jadi kita kena ambil tahu. Jika kita lihat keadaan ini berlaku, kita memang boleh membuat laporan polis. Kadang-kadang anak-anak ni dia memang takut nak buat laporan. Betul. Kadang-kadang dia cerita pada kita, bapak buat. Tapi kita tak buat apa-apa. Kita dah dengar daripada mulut anak ni, saya dibuat begini-begini, tapi kita tak buat apa-apa. Dan kita tahu kegiatan melacurkan budak-budak ni mungkin kita tahu. Ya. Tapi kita tak buat apa-apa. Ya. Dan kita tunggu benda ni terlambat. Kadang-kadang ada yang kalau kita baca berita negara jiran kita di Malaysia misalnya dah mati barukan buat laporan, dah tak ada guna. Dan penderaan seksual ni macam melacurkan anak dan sebagainya, satu merosakkan masa depan dia. Kedua boleh mendedahkan anak ni pada penyakit seksual. HIV, syphilis, gonoria. Dan kita sebagai masyarakat bila kita tahu kita tak buat apa-apa, kita juga bertanggungjawab. Mungkin kemudian baru kita rasa menyesal, itu dah tak guna. So kita kena ambil tahu sebenarnya. Kita kena ubah mental kita untuk mengambil tahu. Ya. Jadi perception tidak ambil peduli rumah tangga orang ni, kalau dah nampak teruk memang kita kena ambil tahulah. Ya. Jadi di sini Tuan, sebenarnya dalam keganasan rumah tangga ini, apakah sebenarnya kebanyakan punca masalah berkenaan yang berlaku? Okey, punca kadang-kadang pelaku ni memang daripada turun-temurun. Memang DNA dia memang keturunan dia memang pemarah ke apa, Allahualam. Yang kedua, dari segi amalan yang hari-harian. Mungkin seorang pendera ni dia penagih dadah. Selalunya gitu, dia penagih dadah, dan apabila duit tak ada, dia minta dengan isteri tak bagi, dia pukul. Dan kita dengar memang banyak kes-kes begini terjadi sehingga membawa kepada pembunuhan. Ada kes penagih dadah bunuh mak dia sendiri, bunuh isteri sendiri. Anak pun macam yang dikatakan, ada anak yang dijual dan sebagainya. Puncanya ekonomi lah. Ekonomi satu. Kedua ialah dia memang seorang pendeta.
itu antara punca-puncanya. Dan masalah ekonomi seperti kehilangan pekerjaan pun boleh menjadikan seorang itu bila mental dia stres, misalnya isteri tanya, kita beras dah tak ada ni semua, stres tanpa. Itu masalah mental yang lemah. Jadi itu antara puncanya lah. Ya, alhamdulillah. Yang menyebabkan berlaku penderaan. Ya. Jadi terima kasih dengan penjelasan yang telah pun dibawakan dalam wawancara kita pada pagi ini, iaitu mengenai keganasan rumah tangga sedikit sebanyak ya. Audio penonton kita mengetahui dan dengan penjelasan ini, dan apapun sekiranya berlaku keganasan rumah tangga ini seperti yang disarankan dan juga dimaklumkan, yang dinasihatkan kepada kita, buat laporan. Dan juga ini masyarakat juga, seperti jiran tetangga kita ni perlu mengambil kira, mengambil peranan penting, kerana ini merupakan satu tanggungjawab juga kepada kita bersama. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Syahrir bin Zulkifli, itu Peguam Syari'i, dengan penjelasan yang dibawakan pada hari ini. Jadi sampai kita jumpa lagi Tuan. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya, demikian tadi ya. Audio penonton, antara segmen yang kita bawakan pada pagi ini ya, wawancara kita secara virtual dengan penjelasan yang telah pun dibawakan mengenai keganasan rumah tangga. Dan kalau tadi ya, sempat juga dikongsikan antara kebanyakan punca masalah keganasan rumah tangga ini disebabkan adanya penagih dada, disebabkan keuangan, pekerjaan, Pendaraan seksual juga ya. jadi ekonomi lah. Betul. Benda sebegini daripada berpuncanya kebanyakan daripada ekonomi, perbelanjaan, keuangan. Jadi mungkin menjadi satu rasa tekanan dan juga kurang bersabar. Dan satu lagi, mungkin juga asas keimanan kita, pendidikan agama itu berkurangan. Jadi dengan adanya sebentar tadi sedikit sebanyak memberikan kerana panduan untuk memberikan kesedaran. Ya, jadi dengan adanya tindakan awal yang kita ambil seperti yang disarankan oleh Yang Mulia Tuan Muhammad Syahrir, merupakan peguam syari'i sebentar tadi itu, sedikit sebanyak dapat kita ni mengatasi ataupun orang dapat tadi merubah sesuatu ya, satu perkara yang mungkin tidak kita ingini dapat kita ni atasi sekurang-kurangnya lebih awal lagi ya. Baik, itu dia. Audio kita telah kongsikan bersama menerusi segmen bual bicara kita sebentar tadi dalam Daral Syari'i, dan itu merupakan segmen terakhir kita menerusi Rampai Pagi untuk hari ini. Pertemuan kita sekali lagi Sabtu. Terima kasih kita ucapkan ya di atas kesetiaan Auda terus bersama kami di Rampai Pagi. Ya, dan juga di Rampai Pagi kalau tadi kita mengongsikan adanya jarok. Jadi bercakaplah yang tadi permulaan, jadi pengakhirnya mungkinkah BIS kita akan membuat jarok selepas ini, bahkan satu aktiviti bersama anak-anak. Anak-anak jarang makan jarok ataupun tidak pernah membuat jarok. Jadi kita ni cuba. Siapa tahu kan? Boleh belajar ya? Boleh belajar, boleh menjadikan hasil, menjana ekonomi kita ni pendapatan walaupun hanya secara kecil-kecilan, dan siapa tahu ia akan menjadi satu perniagaan yang sangat berkembang. Jarok jangannya tu, tapi boleh macam jarok majal kah? Sekali cuba mau lagi. Betul. Dia ada bersihnya masam, sadang manisnya, manis, pedas, kan banyak. Jadi kita ni boleh pilih mangga kah, asam kelumbi kah, apa lagi, rambutan? Rambutan, tadi seperti yang Atul kata apple, buah apple hijau ada juga ya. Ada satu lagi yang macam ceramai, buah cermai ya. Buah cermai ya. Mungkin juga boleh dijadikan. Memang itu kebiasaan dijadikan jeruk ya. Buah cermai, kelumbi, asam kelumbi dan juga seumpamanya ya. Satu lagi untuk membuatkannya satu keindahan untuk menjadikan jana pendapatan ini, packagingnya. Katanya perlu membungkus dengan cukup indah, menarik perhatian. Yang penting rasanya mempunyai kualiti yang sangat mantap. Cakap saja jarok. Sebenarnya dah sabarkan menghabiskan jaroknya hari ini. Ya, betul sekali. Tapi ya, Masya Allah, sedap ya, sedap sebetulnya. Apapun terima kasih ya di atas perkongsiannya juga Atul tadi, berkongsi rezeki pagi ini. Dan Alhamdulillah juga berkongsi resepi. Resepi juga. Baik Auda, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada BIS kita yang telah setia bersama kami sepanjang pertemuan kita di awal pagi tadi hingga ke saat ini. Esok insyaAllah Rampai Pagi akan bersiaran lagi bersama dengan rakan tugas yang lain pula. Jadi sebelum kita mengakhiri tugasan Rampai Pagi pada hari ini, apa yang paling penting adalah kita ni sentiasa menunaikan
meneruskan tanggungjawab kita, melaksanakan tanggungjawab kita untuk sama-sama membantu barisan hadapan kita, khususnya petugas barisan hadapan kita, dan juga untuk memutuskan rantai COVID-19, jaga penjarakan kita, gunakan sungkup muka bila kita ni berada di luar, kalau akan mahu lagi mendouble dengan pelitup muka, dan juga menggunakan hand sanitizer. Selain daripada itu, jaga sentiasa kebersihan bis kita. Dan Brew Health kita ni sentiasa diupdate. Betul. Tawakal kita, doa kita, banyakkan berzikir, insya-Allah itu antara ubat ataupun vaksinasi ketuhanan kita. Betul. Khususnya untuk sama-sama kita menghindari jadi penularan COVID-19 di negara kita. Seperti disarankan, aktifkan Bluetooth di kita dan patuhi akan saranan dan juga nasihat dari pihak Kementerian Kesihatan, ya, terus menjaga jarak kita untuk sama-sama kita memutus rantaian pandemik COVID-19 ini, dan mudah-mudahan ianya segera dapat kita atasi. Mudah-mudahan Allah membantu kita, ya, untuk sama-sama menghapuskan COVID-19 dari negara kita Brunei Darussalam yang tercinta ini. Rampai Pagi kami tutup untuk kali ini, Auda. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan terus jaga kesihatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, Auda.